Prof, bila sebut pasal kerja ni Prof, sebab kita lihat kadang macam ada setengah syarikat lah. Dia letakkan syarat dia guna bahasa Cina, bahasa Mandarin Prof. Sedangkan bahasa Melayu pun tak tekan. Kadang-kadang tertanya-tanya, contohlah kalau dia syarikat luar pun dia berada di Malaysia. Kalau tambah lagi kalau syarikat Malaysia kan berada di Malaysia, tapi syarat dia kena faham bahasa, kena boleh bercakap dan bahasa Inggeris sekarang dia tulis kan, atau bahasa Cina. Kalau kita yang boleh bercakap bahasa Melayu ni seolah-olah dah tak ada peluang pekerjaan dah nak bekerja kan. Sebenarnya orang bukan Melayu, orang Cina, mereka pandang rendah terhadap orang Melayu. Dia pandang rendah, dia pandang hina. Nobody is going to tell you, I'm telling you here, very frank. Ada orang Melayu tak suka dengar apa yang saya cakap ni. Lepas ni tak undang saya lagi. Ada. Bagi saya, apabila Melayu ini menjadi kuat, hebat, segala-galanya akan fall in place. Perpaduan akan menjadi lebih baik. Orang Cina akan hormat kepada orang Melayu sebagai bangsa yang berkebolehan. Sekarang mereka tahu ramai engineer, ramai peguam, tapi semuanya sponsored, ditaja melalui dasar ekonomi baru, tindakan afirmatif dan sebagainya. Kalau orang Melayu boleh bangkit lebih-lebih lagi tanpa tongkat, orang Cina akan pandang tinggi pada orang Melayu, dan dengan itu mereka akan belajar bahasa Melayu, itu bahasa bangsa yang berkebolehan dan segala-galanya. Jadi ini sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak suka dengar pun, tapi bagi saya melihat itulah caranya. Maknanya asimilasi itu kita tolak ke tepi dahululah. Orang Melayu bangkit menjadi bangsa yang berkebolehan, successful, unsponsored. Itulah. Tak ada melalui dasar ekonomi baru, tak ada affirmative action, betul-betul persaingan. Boleh orang Cina terutamanya akan pandang tinggi kepada orang Melayu, dan segala-gala hal Melayu itu akan diterima dengan mudah saja, tak perlu paksa. Dan kalau mereka terima dengan mudah, mereka boleh mengidentifikasikan mereka dengan orang Melayu, iaitu kelompok dominan, itu sudah asimilasi ataupun perpaduan di tahap psikologi, psikologi. Sekarang perpaduan kita pada tahap sosial saja. Maknanya gitu-gitu saja. Dan ialah kalau jumpa senyum ataupun tak senyum, maknanya kita tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong, dan lebih teruk lagi kita mencurigai antara satu sama lain. Ini satu fakta. Orang Melayu tak percaya pada orang Cina pun tak percaya pada orang Melayu. Bagaimana kita nak maju sebagai sebuah negara? Maknanya kita berpecah. Tak adalah berpecah secara terbuka, tetapi memang berpecah. Tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong. Jadi saya kira ialah asimilasi satu hal. Bukan saya tak nak sokong, tetapi saya rasa sukar diterima. Saya pernah bercakap dalam satu forum di Putrajaya, di satu majlis Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi hal perpaduan, saya sebut tentang Cina Peranakan Kelantan. Saya salah seorang daripada mereka lah. Asimilasi. Dan 2-3 hari lepas itu saya diserang dalam surat khabar Cina oleh Hao Zong. Saya pun tak tahu Hao Zong tu apa zong-zong dia lah. Mungkin Persatuan Peniaga dia lah. Dia bangkang tau. Dia bangkang. Dia kata itu yang di Kelantan tu, orang Cina Kelantan macam puak-puak saya ni dah asimilasi dengan Melayu. Jadi saya rasa, saya melihat sebagai seorang Cina, mereka hina kepada orang yang paling rendah. Kalau Melayu boleh bangkit di situ, saya percaya mereka akan hormat kepada orang Melayu. Dan lepas itu
everything will fall in place. Perpaduan akan menjadi baik sebab mereka dah hormat kan, dan segala-galanya. Ya. Dan saya bersetuju dengan apa yang Profesor kata tadi. Orang Cina pandang rendah kepada orang Melayu. Mereka pandang rendah kepada orang Melayu kerana kalau dibandingkan daripada segi kejayaan, kita kurang, orang Melayu kurang jaya berbanding dengan orang Cina. Orang Cina berjaya, mereka menjadi kaya, kehidupan mereka lebih tinggi daripada orang Melayu yang miskin. Jadi mereka tak nak dikenali sebagai orang yang miskin. Mereka sudah capai satu kemajuan. Kalau dikaitkan dengan orang Melayu, mereka hilang status mereka. Sebab itu anak-anak mereka pun mereka tidak nak supaya bercampur dengan anak orang Melayu. Takut-takut orang Melayu, mereka ini menyerap cara-cara hidup orang Melayu. Apa dia cara-cara hidup orang Melayu? Orang Melayu mempunyai budaya yang berlainan daripada orang Cina. Orang Cina lebih utamakan kejayaan di dunia ini. Ramai orang Melayu yang berpendapat bahawa kejayaan mereka akan datang pada masa akhirat. Dunia ini untuk orang kafir. Jadi terdapat perbezaan budaya antara orang Cina dengan orang Melayu. Oleh kerana orang Cina berpendapat bahawa mereka boleh berjaya dalam dunia ini, mereka bekerja dengan kuat. Tetapi orang Melayu berpendapat cukuplah cakap itu, tak payah nak susah-susah nak berniaga dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa kejayaan seseorang tidak akan datang melalui kerja bergaji. Ya, kerja bergaji memang mudah, tiap-tiap bulan dapat gaji, tetapi tak dapat jadi kaya. Sebaliknya, kalau kita masuk dalam bidang perniagaan dan perusahaan, kita boleh naik sehingga dapat jadi billionaire. Tetapi orang Melayu tak nak masuk dalam bidang itu kerana dia banyak masalah. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Sebaliknya kalau bekerja, tak ada untung, tak ada rugi, tiap-tiap bulan dapat gaji. Bila dah bersara dapat pension. Itu cara mudah yang disukai oleh orang Melayu. Saya bersetuju kalau kita dapat jayakan orang Melayu. Soal pandang hina, pandang rendah orang Cina kepada orang Melayu akan hilang. Dan mereka akan lihat orang Melayu sebagai sama dengan mereka. Kita lihat orang Cina yang berhijrah ke negara lain, negara Eropah, Amerika, mereka tidak ada masalah menukar agama pun. Mereka menjadi Kristian kerana mereka lihat orang Kristian ini berjaya. Jadi mereka pandang tinggi kepada orang yang berjaya, orang Kristian, dan tak ada masalah bagi mereka untuk tukar nama, untuk terima budayaan, kebudayaan dan sebagainya daripada orang yang mereka hormati. Tetapi mereka tidak menghormati orang Melayu kerana orang Melayu tidak berjaya. Jadi kalau kita nak ada asimilasi, caranya ialah dengan orang Melayu mencapai kejayaan di dunia ini. Dan ini bukan disebabkan oleh agama. Agama tidak berkata bahawa kita tidak perlu berusaha di dunia ini. Bahkan agama Islam menyuruh kita mengejar portion kita, bahagian kita di dunia. Jangan lupa bahagian kita di dunia. Tetapi ada pendapat orang Melayu bahawa bahagian di dunia ini bukan untuk orang Islam, tetapi untuk orang bukan Islam. Dan ini diajar oleh siapa? Oleh ustaz, guru. Mereka ini tidak
tidak berjaya dalam bidang perniagaan dan perusahaan, dan mereka suka kalau orang Melayu semuanya jadi macam mereka, iaitu utamakan cuma di akhirat saja dan ketepikan kejayaan di dunia. Kerana orang yang mengajar pun macam itu juga, mereka percaya kepada masa depan di akhirat dan bukan di dunia. Jadi inilah sebabnya yang kita tidak boleh menukar budaya orang Melayu. Budaya mereka sebenarnya semakin merosot